berhormat. Silakan Yang Berhormat Lembah Pantai kemukakan pertanyaan 1 minit. Silakan. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam. Saya minta Perdana Menteri untuk menyatakan perancangan kerajaan berkaitan dasar menangguh atau membatalkan projek-projek baru serta menamakan projek-projek tersebut dengan kos yang dijimatkan. Silakan Yang Berhormat Menteri, Jabatan Perdana Menteri untuk menjawab tempoh masa 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman Ahli Yang Berhormat, projek yang akan ditangguhkan adalah seperti berikut. Yang pertama, projek-projek baru dan setia ada yang belum dimulakan proses perolehan dan belum diiklankan. Yang kedua, projek-projek bukan keutamaan yang telah dikenal pasti kecuali projek yang mempunyai impak segera kepada kesejahteraan rakyat. Dan ketiga, projek-projek baru dan sedia ada yang menghadapi masalah pelaksanaan seperti isu tapak tanah. Projek-projek yang sedang dalam pelaksanaan yang telah dikeluarkan iklan tender, surat niat, surat setuju terima akan diteruskan. Selain itu, projek-projek yang dibiayai daripada dana infra serta semua projek penyelenggaraan yang mustahak dan telah diluluskan akan terus dilaksanakan. Ini penting bagi menyokong usaha kerajaan untuk merancangkan pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman Ahli Yang Berhormat, sejumlah 7,243 projek pembangunan dengan jumlah peruntukan RM75.6 bilion telah diluluskan untuk dilaksanakan pada tahun ini 2022. Hasil sesi lebar urus antara Kementerian Kewangan, Kementerian Kerja Raya, Unit Perancangan Ekonomi JPM dan juga Unit Penyelarasan Pelaksanaan JPM serta Jabatan Kerja Raya. Setakat ini beberapa projek telah dikenal pasti untuk ditangguhkan pada tahun ini 2022. Antaranya termasuklah pembinaan pusat pemprosesan getah bersepadu di bawah Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi, perolehan peralatan bagi memodernkan bengkel dan bidang elektrikal di bawah Kementerian Sumber Manusia, projek kerjasama Pusat Latihan Teknologi Tinggi dengan institusi pendidikan latihan luar negara di bawah Kementerian Sumber Manusia dan projek penyelidikan strategik di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Tuan Yang Dipertua, pihak Unit Perancangan Ekonomi, Kementerian Kewangan, Unit Penyelarasan Pelaksanaan JPM dan Jabatan Kerja Raya sedang mengadakan sesi lebar urus dengan semua kementerian dan jabatan sebelum keputusan muktamad mengenai projek-projek yang akan ditangguhkan dilaksanakan oleh kerajaan. Kerajaan akan memastikan langkah-langkah penjimatan yang akan dilaksanakan berikutan surat keliling bertarikh 14 Julai lalu tidak akan menjejaskan usaha pemulihan ekonomi negara serta kesejahteraan rakyat. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Silakan Lembah Pantai, 30 saat soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya alu-alukan jawapan yang telah diberikan. Cuma saya pohon sekiranya boleh diberikan kepada setiap ahli parlimen projek-projek yang terkesan bagi kawasan masing-masing dengan penyenaraian tajuk projek, jumlah kos, ya, bila akan dimulakan semula. Soalan saya tadi adalah daripada 7,240 projek yang telah diluluskan, berapa banyak yang akan ditangguhkan? Saya tahu Yang Berhormat Menteri kata belum dimuktamadkan, bila akan dimuktamad dan apakah penjimatan yang dijangka? Dan adakah projek-projek besar seperti MRT Line 3, ECRL, HSR ataupun mana-mana projek lain yang besar, projek mega, adakah projek-projek seperti itu akan terkesan juga? Terima kasih. Sila Menteri, 2 minit 30 saat. Terima kasih Lembah Pantai, terima kasih Datuk Yang Dipertua. Yang pertama, kita telah mulakan sesi lebar urus pada 19 bulan Julai lalu. Saya promosikannya di antara Kementerian Kewangan, Unit Perancangan Ekonomi, ICU dan juga JKR. Dan setakat ini, hasil lebar urus tersebut, kita telah menapasi 30 projek yang melibatkan kos kira-kira RM100 juta. Kecil saja bilangannya. Jadi seperti saya sebutkan tadi, projek-projek yang belum diiklankan, belum apa-apa pun ada persiapan, ya. Itu kriterianya. Jadi sesi lebar urus akan berterusan minggu hadapan. Seperti sebut jawapan tadi, EPU, MOF, ICU dan juga JKR akan mengadakan pertemuan semua kementerian, ya, untuk memastikan bahawa mana-mana yang perlu untuk menjamin kesejahteraan rakyat diteruskan. Itu yang pertama. Setakat ini
cuma 30 projek bernilai kira-kira 100 juta ringgit. Tetapi this is work in progress dengan izin, ya, akan diteruskan dibuat urus minggu depan. Ya. Yang kedua berkaitan dengan spesifik, ya, projek-projek MRT3, ECRL, projek-projek ini akan diteruskan. Ya. Saya beri jaminan bahawa projek-projek MRT3 seperti yang dirancangkan, termasuklah kereta api Pantai Timur, termasuklah Lebuh Raya, Sabah, Sarawak, FM Borneo Highway. Ya. Jadi yang ditangguhkan, saya nak ulang kerana ini penting, ialah yang pertama projek-projek baru dan sedia ada yang belum dimulakan proses perolahan dan belum diiklankan. Jadi skopnya cukup jelas. Cumanya bila saya sebut projek-projek yang belum dimulakan dalam kerajaan yang belum mula ni jelas kepada kami, tapi bagi orang awam belum mula ni mungkin ada dapat surat setuju terima, surat niat, dah nak mula kerja, tak mula lagi, belum korek lubang lagi, maka mungkin itu bagi mereka, bagi orang awam ditakdirkan sebagai projek belum mula. Bagi kerajaan, definisi di bawah ICU apabila dipantau di bawah My Project belum mula bermakna projek-projek yang belum pun ada proses perolehan belum diiklankan lagi. Jadi itu sebagai membetulkan mungkin salah tafsiran tentang projek-projek yang belum dimulakan. Apapun saya harap pencerahan pagi ini akan menjernihkan keadaan dan suasana. Terima kasih, Ahli Muhammad. Terima kasih, Menteri. Soalan tambahan kedua, saya jemput yang berhormat. Saya lihat Beaufort yang diri dulu. Sila Beaufort. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya, bila ada tindakan hasrat kerajaan untuk menangguhkan, membatalkan projek-projek baru yang tentunya akan melibatkan seluruh negara. Dan bagi kami di negeri Sabah pula, sebuah negeri yang masih lagi ketinggalan dan memerlukan banyak projek-projek baru dilaksanakan untuk membasmi kemiskinan, memastikan ada accessibility dalam kawasan yang begitu besar sekali sebagai sebuah negeri yang kedua terbesar dalam negara kita Malaysia. Maka ini adalah sesuatu kabar berita yang tentunya menyakitkan hati kami di Sabah. Jadi saya ingin tahu daripada Yang Berhormat Menteri, bagaimana keadaannya di Sabah? Adakah kami juga terlibat dengan apa yang akan dilakukan oleh kerajaan ini? Terima kasih. Sila Menteri, 2 minit keputusan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Beaufort. Kita mohon maaflah jika pertemuan ini menyakit dengan hati beberapa pihak. Saya terbaca respon kerajaan negeri Sabah. Yang pertama, langkah ini surat keliling yang diadakan oleh Kementerian Kewangan meliputi seluruh negara, semua negeri tak terkecuali. Yang keduanya, yang ditangguh dan yang akan mungkin bukan batal lah, ya, yang ditangguh adalah projek-projek spesifik, ya, iaitu yang belum ada pun apa-apa proses perolehan, belum pun diiklan. Mana dapat surat dulu sudah ada kerja, tidak masalah, akan diteruskan, ya, itu jaminan yang kita berikan. Jadi kita bercakap sekarang ialah untuk 2022, ya. Yang mungkin Yang Berhormat sebut tadi antaranya ialah 2023, ya, iaitu projek-projek baru yang Mak sebut dalam soalan tadi. Bagi projek-projek baru, proses dibuat urus sedang berjalan, ya, setiap hari antara unit pelancaran ekonomi dengan kementerian-kementerian berkaitan. Kita jangka bulan September akan ada satu angka yang kasar tentang peruntukan yang dapat diluluskan bergantung pada kedudukan kewangan negara. Jadi yang kita cakap sekarang ini, sekali lagi 2022, yang terlibat cuma sebahagian kecil saja. Projek-projek di Sabah, ya, kalau mengikut senarai yang kita ada ni, belum lagi terlibat satu pun tak terlibat. Yang 30 saya kata yang sudah dikenal pasti, kecil saja, satu pun tidak ada daripada Sabah. Kecil bagi Yang Berhormat Menteri, tapi besar bagi kami di Sabah. Tapi satu pun tak ada di Sabah. 30 tadi, satu pun tidak ada projek-projek di Sabah. Ya. Terima kasih. Ada masa baki. Boleh, Speaker, ada masa baki sikit. Ada 47. Ya, masa bagi sini. Lagi saya beri yang sebelah sini pula, Yang Berhormat Kota Kinabalu. Ya, terima kasih kepada Ringkas, terima kasih kepada Timbalan Speaker. Saya boleh kita dapatkan satu komitmen daripada Kerajaan Persekutuan di mana ke-6 negeri yang dikatakan termiskin di Malaysia ini seperti Sabah, Sarawak, Terengganu, Kelantan, Kedah ini dikeluarkan daripada sebarang projek-projek yang akan terhenti kerana memandangkan kesemua negeri ini memerlukan cash up
yang supaya kita boleh mencapai tahap kemajuan yang setara dengan negeri-negeri lain mengikut falsafah kemakmuran bersama. Terima kasih Kota Kinabalu. Sila Menteri. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua, terima kasih Kota Kinabalu. Komitmen kerajaan seperti yang dinyatakan oleh Yang Amat Perdana Menteri semasa membentangkan RMK12 Dewan Yang Mulia ini 27 September lalu ialah 50% daripada jumlah peruntukan pembangunan adalah untuk negeri-negeri yang kurang maju, iaitu Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Itu janji kerajaan Perdana Menteri dalam Dewan ini 27 September yang lalu. Maka itu adalah janji kerajaan. Yang keduanya berkaitan dengan perkara yang kita bincang hari ini, kita bercakap tentang projek-projek yang nak ditangguh dan skopnya sudah pun kita jelaskan, iaitu yang belum pun ada, belum dimula apa-apa kerja. Jadi menasabah ada tangguh. Kalau nak buat pun tak boleh buat kerana belum iklan, belum ada design, tapak tak ada. Jadi daripada kita teruskan ada butiran dalam projek itu, maka elok kita tangguhkan tahun depan mungkin supaya penjambatan itu boleh digunakan untuk membiayai sebahagian daripada peningkatan subsidi, ya, yang lebih daripada 40 bilion peningkatan daripada 30 bilion yang dimasukkan dalam anggaran belanjawan naik kepada 77 bilion peningkatan yang amat ketara. Itulah sebabnya kenapa kerajaan perlu melihat semula perbelanjaan mengurus dan juga sebahagian kecil daripada perbelanjaan pembangunan. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih. Pertanyaan